السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi perbincangan kita Sunan Nasa'i pada malam ini sebagai sambungannya bab yang ke-28 Bab yang ke-28 iaitu kaifal iqamah, iaitu hadis yang ke-668. Baik, bab yang ke-28 ini tajuk kaifal iqamah. Bagaimana iqamah? Sebelum ni kita telah bincang dalam banyak hadis berkait dengan azan, iqamat, sudah ada dah. Cumanya Imam Nasa'i buat tajuk khusus sebagai untuk takkid lagi, untuk menguatkan lagi perbincangan sebelum ini. Jadi hadis yang disebutkan di bawah bab ini adalah hadis yang menyatakan tentang bagaimana cara iqamat yang betul, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-668 wa bi qala akhbarana Abdullah ibn Muhammad bin Tamim qala hadatsana Hajjaj an Syu'bah qala sami'tu Aba Ja'far mu'adhdhin Masjidil Uryan an Abil Muthanna mu'adhdhin Masjidil Jami' qala sa'altu Ibn Umar 'anil adhan faqala kana al-adhan 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mathna والإقامة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Umar ataupun daripada Abil Muthanna. Dia ni muazzin Masjid Jami', masjid besar lah. Kata beliau, dia sebenarnya untuk nota ke data saya akan sebut semua ni. Dia punya nama-nama ni, dia ni bertugas di mana, sebab dia ada disebut. Tak apalah, kita ambil secara umum dulu. Jadi Abil Muthanna ni, dia ni adalah muazzin Masjid Jami'. Kata beliau, saya telah tanya Ibnu Umar berkenaan dengan azan. Dia jawab, azan itu seperti mana yang dilakukan di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-dua. Mana sebut dua kali. Allahu Akbar, itu kira sekali, seperti mana yang kita bincang dah sebelum ni lah. Wal iqamah marratan marrah, iqamah sekali-sekali, tidak diulang, dan dia punya bunyi, dia rentak dia pun lain, tidak sama kan. Baik, illa annaka, kecuali apabila ni dalam iqamah ni berkenaan, kecuali apabila engkau sebut qad qamatis salah qalaha marratain, itu kena kata dua kali lah. Itu kena kata dua kali. Apabila kami telah mendengar qad qamatis salah tawadda'na, kami telah mengambil wudu, kemudian kami keluar untuk salat. Ni bagi sahabat-sahabat yang dekat, sahabat-sahabat yang berada di sekitar Masjid Madinah tu lah. Sebab apa? Sebab dia salat sunat di rumah. Sebab kita tak nak buat gitu. Mana mai solat sunat di rumah, tak jemaah lah kita ya. Nah, sebab jauh ni bagi sahabat yang berada di sekitar tu, bila bunyi azan, bila bunyi iqamat tu kan, dia ambil wuduk tu pergi. Kadang-kadang ayat ni dia cuma di sini tidak sebut secara keseluruhan lah. Jadi sahabat-sahabat Nabi tu bila bunyi azan tu, ni sebut iqamat, mana bagi setengah-setengah lah. Kadang-kadang sibuk, ataupun dia kena faham gini. Sebelum ni telah kita bincang bahawa setengah-setengah sahabat ini dalam setengah-setengah salat itu dia tidak sempat salat di masjid. Tapi setengah-setengah tu sempat. Sebab apa? Faktor kerja lah. Sebab tu bagi yang berada di kawasan jauh dari masjid tu, kerana dia salat tu di tempat dia kerja lah. Di tempat dia kerja. Kalau di Kedah lah. Kalau di Padang Pasir, di Padang Pasir lah. Cuma salah satu keadaan yang disebut di sini, maknanya ni untuk sahabat yang dekat. Bila dilakukan iqamat, setengah tak ada wuduk tu dia ambil wuduk.
Tu maksud dia. Kemudian kami keluar untuk salat. Baik. Sebenarnya hadis berkenaan dengan iqamah ni telah pun kita bincang sebenarnya. Sebab tu dalam syarah ni pun dia tidak tekan, dia tidak banyak sangat itu kan. Tu. Misalnya kalau nak rujuk dua hadis 628 sebelum ni lah. Jadi insya-Allah untuk nota yang hadapan tu saya akan sebutlah. Saya akan sebut dengan lebih detail. Baik. Cumanya dalam bab ini hadis yang ke-668 ni, bab yang ke-28 ni jelas bahawa iqamah itu sekali-sekali. Kalau azan itu dua kali. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-29. Iqamah kulli wahidin li nafsih. Iqamat setiap orang untuk dirinya sendiri. Jadi seolah-olah tajuk Imam Nasa'i ni maknanya apabila seseorang itu ada juga berlaku ni, biasanya dia difaham ketika musafir lah. Ketika musafir, walaupun perkara ni mendapat bantahan ulama. Sebab tajuk dia ni iqamah bagi setiap orang. Mana setiap orang itu dia iqamah untuk diri dia sendiri. Bila mana? Ketika musafir. Dia buat tajuk begitu. Maknanya masing-masing akan kata Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dalam keadaan yang perlahan untuk diri dia sendiri. Baik, cuba kita tengok. Jadi berdasarkan kepada tajuk ini Syekh Ethiopi yang syarah ni, dia sebut sini, dia kata hadis yang diletakkan oleh Imam Nasa'i di bawah bab ini, iaitu hadis 229 ini, menunjukkan adanya syariat iqamat bagi setiap orang untuk diri dia sendiri. Masing-masing qamat sendiri dalam keadaan perlahan lah. Ini lebih ditumpukan kepada musafir. Betul ke begitu tu? Memang ada lah yang kata begitu. Baik, tak apalah. Zahir daripada kenyataan Imam Nasa'i ni, dia berpendapat bahawa iqamat itu boleh untuk seseorang itu. Masing-masing qamat lah untuk diri dia sendiri bila dia salat fardu. Jadi kenyataan dia ni zahir, nyata, jelas berdasar kepada hadis sebelum ni. Hadis 2, 3, 4 boleh rujuk lah. Walaupun nota tu saya sebut dengan lengkap. Misalnya Nabi ada sebut dalam hadis 634, azanul munfaridin fis safar. Mana azan masing-masing individu melakukan azan pada ketika musafir. Jadi azan di sini lebih merujuk kepada iqamat itu. Tu. Cumanya itulah yang jadi pertikaian ulama tu. Ni tempat antara yang ulama kritik lah. Dia kata Imam Nasa'i kemukakan bab 29 ni iqamat, setiap orang itu iqamat untuk diri sendiri bila nak salat. Ni kira-kiranya musafir lah, ketika musafir, bukan ketika hadar. Baik. Jadi kata Syekh Ethiopi ni disebut, kata pada saya ni tidak sahih ni pendapat ni. Tidak sahih. Kerana hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i tidak sesuai dengan tajuk dia tu. Tidak kena dengan tajuk dia tu. Baik, kita baca dulu hadis ni. Kemudian kita akan itu balik. Baik, cuba kita tengok hadis tu. Wa bi qala akhbarana Ali bin Hujr qala anba'ana Ismail an Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairith قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبي لي إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم يؤمكما أحدكما. Hadis ni sebut sebagai hadis Malik bin Huwairith lah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Malik bin al-Huwairith. Kata Malik bin Huwairith ni seorang sahabat Nabi, Malik bin Huwairith. Dia kata Rasulullah kata kepada saya dan juga kepada teman saya, apabila sampai waktu salat, fa'adzina, saya terjemah berdasar pada harfiah dia dulu. Tu tepat keliru tu. Fa'adzina maksudnya kamu berdua azanlah. Tu terjemah dia tu dulu. Lepas tu kita bincanglah. Summa aqima, kemudian kamu berdua iqamatlah. Tu asalnya. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, azin, azina ni maknanya menunjukkan dua orang. Azin, azanlah oleh engkau. Azina, azanlah oleh kamu berdua. Azinu, azanlah oleh kamu ramai. Itu dari segi bahasa Arab.
Summa aqima, kemudian iqamatlah kamu berdua. Kemudian hendaklah salah seorang daripada kamu menjadi imam. Tak tu tak boleh dua-dua tu. Mana salah seorang daripada kamu jadi imam. Okey, baik. Sebab tu Ethiopi kata, Syekh Ethiopi dia semasa dia menghuraikan hadis ini, dia lihat kepada tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i, dia kata tak kenalah tajuk ni. Baik. Tak apalah, biarlah kalau dia nak kritik tu biarlah. Jadi maknanya pada pandangan Imam Nasa'i, dia kata hak ni Nabi suruh azan dua-dua tu, azanlah oleh kamu berdua. Kemudian kamu berdua qamatlah. Kemudian salah seorang jadi tu imam. Ketika musafir ni. Ketika musafir mengikut ulama. Jadi berdasar pada hadis inilah Imam Nasa'i kata boleh. 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 Boleh ni bukan makna wajib. Bukan makna wajib, mana harus. Boleh. Maknanya masing-masing qamat. Masih azan. Allahu akbar. Sedih-sedih gitu. Pokok kita tak aja buat tu. Nah, tapi nak ayatnya boleh, harus, ya juzu. Baik, tak apalah, itu pandangan dia. Cuma kata Syekh Ethiopi tak betul, tak kena ni. Sebabnya kita tengok, kita nak buat tajuk gini, patut mari hak ni, iyalah nampak zahirnya adalah makna tu. Tapi hadis lain tu. Jelas hadis lain. Misalnya dia sebut di sini. Bagi saya tidak sah. Sebab apa? Contoh hadis lain. Nanti ke musafir juga. Masalahnya riwayat ni riwayat daripada Malik bin Huwairis juga. Di mana Nabi sebut idza hadaratis salah, bila tiba waktu sembahyang, sembahyang fardu maksudnya, falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Nabi kata ni ketika musafir ni, apabila tiba waktu salat, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melakukan azan, dan salah seorang yang paling senior di kalangan kamu menjadi imam. Ni macam mana? Malik bin Huwairis juga. Hak tadi pun Malik bin Huwairis juga. Guana. Hak ni seorang, hak tu dua-dua. Tak kena tak, sebab tak apalah, kita tengok lagi. Cumanya bagi Nasa'i, dia kata hadis ni, hak riwayat Malik bin Huwairis ni, hak sani, hak tu hak Nabi suruh salah seorang kamu azan, lepas tu salah seorang kamu jadi tu imam. Hak tu bukan musafir, dia kata. Hak tu ketika tidak musafir. Hak saya mari hadis Malik bin Huwairis, hak ni hak 229 ni, hadis ni ketika musafir. Hak Nabi suruh azan sendiri-sendiri, qamat sendiri-sendiri setiap orang tu. Baik, tak apalah. Jadi kata Syekh Ethiopi, dia kata walakinna hadzal farq ghairu sahih, tetapi pemisahan ini tak tepat. Semua hak ni berkait dengan musafir berlaku. Jadi nampak bercanggah tu macam mana? Ada penyelesaian dia. Ini masalah pemahaman. Sebab tu benda khilaf ni sebenarnya kerana pemahaman tu. Bahkan mengikut ulama secara umumnya, musafir dengan tidak musafir ni, bab azan ni sama saja, kena sore. Kalau ada lebih pada sore, kena sore. Jom azan, jom qamat tu. Lepas tu jom tu email sore. Tu. Sebab apa kata dia? Sebab Nabi bukan sekali musafir. Banyak lagi hadis lain. Hak tu lah pendapat ramanya. Tapi hak ni sebenarnya, hak saya tahu, saya duk tengok dalam fiqh hak Imam hak berkenaan dengan Nasa'i ni, dia tidak nak ayat pendapat dia nak ayatnya ada orang berpendapat gitu. Sebab dia riwayat juga hak hadis kata Nabi suruh sore tu, dia juga riwayatnya. Cuma nak ayatnya pemahaman. Sebab tadi jelas kata azina. Lepas tu wa aqima, azanlah oleh kamu berdua. Tu cerita Malik berurah dengan sahabat dia tadi tu. Lepas tu suruh pula qamatlah oleh kamu berdua. Tapi mengikut kebanyakan ulama, dia kata hadis tu sebenarnya dia tidak bermaksud suruh azan kedua-dua, suruh qamat kedua-dua. Azan kedua-dua tu maknanya ikhtiari. Amar ikhtiari. Amar ikhtiari mana perintah supaya pilihlah. Muka dia nak qamat, nak azan. Lepas tu nak qamat pun ikut, sebab qamat ke boleh ke orang lain. Kita bincang dah sebelum ni. Dah dia dua orang ya. Dua orang. Qamat lah. Qamat lah, pokok demo lah qamat. Pokok demo qamat. Mana qamat semua ke? Pokok demo lah azannya. Contohnya, apakah itu menunjukkan mana lebih pada seorang kena melakukan azan? Tidak, maknanya pilihlah antara dua ni, siapa nak azan. Lepas tu qamat, pilih pula dua ni, siapa nak qamat. Itu maksud dia. Jadi kalau kita faham gitu, dengan mana ada pilihan di situ, bukan suruh buat dua-dua, dia lebih baik. Sebab apa? Sebab dia tidak bercanggah dengan hadis-hadis lain hak begitu banyak tu.
hak dalam kih solat ketika musafir. Tu kata dia. Sebab tu Ethiopia dia tak setuju tu. Sebab tu kita kena tengoklah. Mana hak ni tidak semestinya Imam Nasa'i berpendapat gitu. Cuma dia awak mari. Hadis ni dengan tajuk maknanya ada orang berpendapat gitu. Gitulah maksud dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh tak sahur pendapat tu tak ada. Boleh kata setengah tu tak sebut lah. Berkenaan dengan azan ini. Jenis azan masing-masing gitu. Tak ada sebut lah. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada bab yang ke 30. Fadlut ta'zin. Kelebihan melaungkan azan. Apa kelebihan dia? Ni bincang khusus. Sebelum ni pun bincang dah. Ni khusus. Dan Syekh Ethiopia tu mari ni dia bincang hadis ni panjang dia bincang ni, tapi menariklah sebab kita boleh ambil banyak maklumat. Berapa ni? 10 muka surat lebih dia bincang ni. Lebih panjang, tapi saya petik-petik lah. Saya petik-petik. Baik. Imam Nasa'i kemukakan satu hadis di bawah bab ni untuk menunjukkan bahawa melaungkan azan ni muazzin lah ada kelebihan. Azan tu sendiri ada kelebihan. Kalau sebelum ni kita bincang tentang orang yang melaungkan azan. Muazzin ni tidak, azan tu sendiri ada kelebihan. Ada kelebihan. Cuba kita tengok Hadis ke-670. Wa biqala akhbarana Qutaibah an Malik an Abi Zinad anil A'rash an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salah adbara asy-syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dhin fa idza qudiya an-nida' aqbala hatta idza thuwiba bis-salah adbara hatta idza qudiya at-tathwib aqbala hatta yakhtura baina al-mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha lima lam yakun yadhkur hatta yazalla al-mar'u an yadriya an yadriya kam salla. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila dilaungkan azan untuk salat, adbara syaitan, mana syaitan lari berpaling pergilah, walahu durat, dan semasa dia lari pergi tu dia berkentut, ketut itu kata. Bila lari tu ketut, itu durat. Okey. Sehingga dia tidak mendengar laungan azan itu. Kuat tu ketuk ustaz tu. No, siapa tak dengar laungan azan? Ya, kau maksud gitu. Hasil ni dia bincang panjang ni. Lagu mana? Siapa ketuk tu? No, tu bincang panjang. Bagus juga tu kalau tidak jadi kita tak faham. Fa idza qudiya nida aqbala, bila selesai azan mari pula dia. Artinya mau gitu mudah. Ni mau Kelantan. Bila habis selesai aqbala, mari pula. Tak dilari dah. Hatta idza thuwiba bis salah ada, sehingga apabila diiqamatkan pula, dia pergi pula, lari pula pergi. Adbara tu makna membelakang, itu maknanya asal je ngadak gini, pusing belakang lagi. Itu makna adbara. Sehingga apabila selesai, hatta idza qudiyat tathwib aqbala, sehingga apabila selesai iqamat, dia mari pula. Sehinggalah dia menimbulkan lintasan di antara seseorang dengan hati dia. Mana dia timbul banyak lintasan, litah gotu, terlitah belaka dalam sembahyang. Ni was-was syaitan ni. Baik. Dia kata, ya aku syaitan lah kata tu. Yaqul uzkur kadza uzkur. Dia suruh kita ingat gani. Hak lupa masa tu ingat belaka dalam sembahyang. Uzkur kadza. Tu tak? Sebab tu panjang cerita tu. Sebab ada ulama dulu kata, ada orang pergi ngadu pada dia. Dulu dia tak ada bank, kadang-kadang dia nak pergi musafir 2 tahun, dia sipar. Dia tanah dalam tanah. Klik tak ingat mana. Ada cerita. Dia sebut dalam ni. Dia pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Tak tahulah. Kita bincang lepas ni lah. Imam Abu Hanifah kata, ambil wudu. Maya. Semaya ingat selalu. Jadi orang pun pelik lah. Kita tanya mana tu Syekh boleh buat suruh semaya tu. Dia pun cerita lah. Tu kita menarik lah tu. Patut ulama kata, ya Allah kau cerita ni. Betul kau cerita ni. So, itulah. Adalah bukan sekih beberapa kisah lain pada juga gitu. Tak apalah, kita tengok lepas ni. Baik. Sekarang ni kita nak tengok hadis ni dulu.
Jadi bila syaitan tu masuk, maknanya dia masuk mengganggu kita ketika kita salat. Jadi telitah tu. Telitah kau tu uzkur kata dia suruh kita ingat kau ni, dia suruh ingatlah perkara ni, ingatlah perkara ni. Lima lam yakun yahdhuku, yang mana sebelum tu tak ingat. Sebelum maya tu tak ingat. Tak akan nengkuk kening-kening tak ingat, maya ingat selalu. Lagu mana tu maya tu? Sehingga oleh kerana ingat terganggu, mereka kata hatta yazallal mar'u, sehingga seseorang yang sedang salat tu dia tak tahu dah berapa rakaat dah maya ni. Tengok musuh tak ingat rakaatnya, ganggu kau syaitan. Baik, tu hadis dia nya. Jadi hadis ni Imam Nasa'i letak di bawah kelebihan ta'zim. Baik. Cumanya hadis ni ada beberapa perkara lah sebelum kita nak bincang tu. Pertama sekali, bila dilakukan azan, syaitan lari. Adbara ni makna haraba, lari sambil berkentut. Lepas tu mari pula. Bila makna mari pula. Mari-mari tu makna masuk dalam masjid tu. Masuk dalam masjid. Kemudian bila disebut iqamah, dia pergi pula, lari pula, terkentut pula. Sebut begitu. Selepas sesat daripada taswik sini, di sini ada perbincangan. Taswik sini jumhur ulama kata maknanya iqamah. Kita bincang dah taswik tak apa maksud. Apa maksud? Jumhur ulama kata taswik ni kalau dalam konteks maya subuh mana as-salatu khairum minan naum tu. Hatulah hak sahabtunya. Hak lain tak ada. Hak kata taswik selepas azan tu ada, kata lagi salah ataupun selepas iqamah salah. Hak tu bid'ah. Ulama kata tak betul, tak boleh tu. Tak boleh tu. Jadi sini taswik sini maknanya iqamah dengan lengkap tu lah, tak ada tambahan seperti mana yang asal. Baik. Itu yang kedua. Maknanya bila azan dia akan pergi sehingga berkentut. Bila selepas tu dia mari balik. Kemudian bila dilakukan iqamah, dia lari pula, berkentut pula. Begitu. Jadi nampak terpelik tu. Sebab tu mari pula. Mari tu Nabi kata dia akan ganggu seseorang dalam sembahyang. Dia sehingga dia cetuhkan lintasan macam-macam. Jadi ingat benda yang lupa dalam aja mari tu terganggu tu. Sehingga akhirnya kesan dia, target syaitannya berjaya sehingga orang tu lalai dalam sembahyang sehingga rakaat pun tak ingat. Itu maksud dia. Baik, di sini ada perbincangan Di sini ada perbincangan. Saya nak baca di sini. Dia panjang sangat dia bincang ni, saya nak ambil di tempat-tempat tertentu. Okey. Pertama sekali, hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahihlah. Selain daripada Nasa'i ni, hadis Abu Hurairah ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang terdapat dalam Bukhari Muslim. Dia panggil hadis muttafaqun alaih. Mana tinggilah. Baik. Itu yang pertama. Kita tahu tu. Yang keduanya, di sini saya nak ikut tertib dia sinilah mudah. Apa dia faedah kita boleh ambil daripada hadis sebelum kita bincang perkara-perkara tadi? Yang pertama sekalinya, zahirnya, secara zahir, sebab setengah-setengah ulama dia tak berani juga nak kata Imam Nasa'i berpendapat bahawa maknanya ada syariat azan sendiri-sendiri tu. Setengah ulama dia tak berani juga. Jadi setengah-setengah tu lebih cenderung kata Imam Nasa'i buat tajuk ni dan kemukakan hadis ni untuk menyatakan ada orang yang berpendapat begitu. Dia sendiri tidak. Sebab dia sendiri riwayat hadis lain tu tak ada sebut suruh sarai tu. Tu. Yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi, kelebihan ta'zin seperti mana dalam tajuk ni. Kelebihan ta'zin dan besarnya kedudukan azan tu, di mana syaitan lari. Tu. Sebab dia kata tak ada riwayat ni tak ada riwayat, satu riwayat apa sebut bila baca Quran syaitan lari sampai ketemu, tak ada. Lepas tu kata tutup mau baca tu lari tu. Ya, kau syaitannya tu. Muka bagi tak nampak tu. Takut jin tak tahulah. Tapi kalau sebut atas mana riwayat, sini dia banyaklah pandangan ulama yang sebut, mana tak ada, kita tak jumpa. Mana bila baca Quran tu syaitan lari seperti mana lari ketika azan tu. Nampak besar azan pula pada Quran tu. Seolah-olah gitu. Takut ada yang kata gitulah. Sebab tu dia ada bincang selepas ni. Memang kita tak jenengan tak. Hak jin tu lain. Hak kata hak tu pamo tu tak tahu ke apa dia tu. Mungkin tak bagi tak nampak. Ni maksudnya syaitan. Tu.
Ialah cuma saja tidak nak bincang panjang lah. Setengah ulama kata syaitan yang dimaksudkan di sini adalah jin. Hak tu sebenarnya. Jin hak ni jin hak kafir lah, jin hak jahat ni. Atau khilaf lah, tapi setengah ulama kata tak perlu tahu tu. Sebab dia sebut syaitan. Syaitan ni makhluk lain. Jin tu lain. Baik, tak apalah. Apakah dengan hadis ni boleh difaham bahawa azan tu lebih mulia daripada Quran? Ulama kata tak boleh faham gitu. Mesti ada yang ada perkara lain di situ tu. Baik, tak apalah. Kita bincang selepas ni. Saya nak ambil yang ni dulu kenyataan dia. Ni yang kedua ni. Berdasar pada hadis ni, ulama buat kesimpulan juga bahawa syaitan ni yata'azzab minhu. Dia jadi sakit, dia jadi susah, dia jadi tak tentera dengan azan itu. Bahkan dia tak fala yastati'u sama'ah, bahkan dia tak mampu nak dengar. Sebab tu lari tu. Yalah kita bincanglah apa maksud lari sampai ketuk tu berat benar tu. Tu. Yang ketiga, dasar pada hadis ni juga bahawa syaitan Allah SWT beri kepada dia, izinkan kepada dia menguasai manusia dengan cara menimbulkan, membisikkan sesuatu yang tidak baik. Hak kita panggil waswah min wasawisis syayatin itu. Masa mana tu? Masa semaya. Tak kalau masa lain, waktu lain lagilah. Ni waktu semaya ni. Dan syaitan ni terkenal sebagai makhluk Allah SWT yang sangat ingin, yang membuat, kita kata sangat ingin untuk merosakkan ibadat umat Islam ni. Maka tu kita kena tahu tu. Sebab tu dia tekan sini, iaitu maka wajib kita berhati-hati. Sebab tu bila kita belajar hadis Nabi, solat kita ni, ulama sebut solat ni antara ciri solat yang susah diganggu oleh syaitan, solat yang menepati sifat solat Nabi yang kita jaga sebelum semaya lagi. Sebab hadis-hadis yang menyebut kata penjagaan solat ni sebelum solat tu kena jaga dah, itu lebih banyak daripada apa yang kita perlu buat selepas solat. Sebelum solat awak kena buat dulu, dengan mengambil wuduknya, jaga, tidak bercakap, tidak duk bawa, tidak duk itu. Nak solat tu mana kena jagalah. Ni perkara penting ni bila kita mari semaya kan, daripada kita ambil wuduk semua tu kita tahulah boleh pahala sebanyak mana, setiap langkah tu diberi darjat, dihapuskan dosa. Banyak kita bincang dah. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi lebih memberikan penekanan apa yang perlu kita buat sebelum solat untuk menentukan solat kita ni, untuk membantu solat kita jadi khusyuk. Tu sebenarnya. Sebab tu ulama dia bincang dalam kitab fiqh. Kalau mari masjid sana pun saya sebut, mari masjid ni, mari sorak apa ni, kita kena urus supaya kita ni tidak lara, tidak bercakap. Kalau kecuali benda yang penting sangat ya. Misalnya takziah, mudah-mudahan Allah ampuni ayah awak. Kita mari tengok sayang kita, ayah dia baru meninggal kemarin. Tu tak apalah. Minta maaf lah tak boleh nak pergi. Tu tak apa. Jangan sampai jadi buah. Tama-tama kalau mengganggu orang sedang solat dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam kitab kata kalau kita nampak sayang kita doa ni, kita mari doa ni. Takut jadi buah. Kecuali jenis yang tidak buah tu tak apa tu. Kenapa begitu tu? Sebab kita pun tidak anggaplah bila dia buat tu mana dia ni telah melakukan jenayah besar, tidak. Tetapi perbuatan tu dia beri kesan pada semaya. Tu dia kata perangai huduh lah ni, kecak ni. Tak ada ulama kata gitu. Siapa tak lewat natu lah. Tak ada. Cuma apa kita nak supaya jangan buat gitu. Nak suruh jadi kesal salat tu. Nak jaga tu lah. Baik. Yang keempat, jadi sesungguhnya syaitan ini, sebab dia gini, dia sebut sini, pada kita bincang lah. Mana syaitan berkentut ini hakikat, bukan kiasan-kiasan, tidak. Tak perlu kita tahu. Kita akan bincang lah selepas. Memang dia ketuk sungguh lah. Zahirnya. Sebab tak apalah kita baca ni lah. Iqamah yang dimaksudkan, yang kelima, iqamah yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah apa ni? Taswiq yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah iqamat. Maknanya dari segi penggunaan hadis, taswiq itu selain daripada makna yang kita sudah bincang sebelum ni, ada juga dipakai dengan makna iqamat. Tu. Baik. Ulama fiqh ni antara hadis yang mana ulama fiqh menjadikan sebagai dalil lah dalam istinbat mereka bahawa seseorang yang tafakkur fi salah, fikir dalam semaya, duk mikir mana anak koci ni lah masa semaya dak, misalnya dak mikir gitu. Mana kira lalai lah.
Ijma' ulama tak batas semaya. Ijma' ulama tak batas. Tak apalah, kita bincang selepas ni lah bagaimana nasihat ulama boleh pakar ke doa tu. Lagu mana lagu tu. Jadi main-main semaya. Yalah semaya sunat lah ni maksud ni. Hak gini-gini bukan semaya fardu. Main sunat. Kok mana pun kita tidak nak kira comel tak comel tu, tak kira apa ni kita kata berkualiti, tidak, kita tak kira. Kalau nak ambil segi fiqh tak batal. Ijma' ulama. Dia semaya. Memang semaya pun ni ada kerana nak suruh ingat juga. Saya kau nampak ku kening lah. Keruk dah hari ni. Batal ke tak? Lepas tu kualiti tu bincang semula tu. Itu hal lain. Nak ayat tak batal. Dari sudut fiqh juga, ulama istinbat daripada hadis ni juga bahawa di zaman Nabi ni, antara azan dengan iqamat ni, dia ada waktu dia. Bukan makna waktu tu sekadar untuk semaya, orang panggil semaya sunat rawatib saja, tidak. Kena bagi masa. Hak ni sebab tu hak ni saya sebut dulu, ulama kata hak ni mengikut keadaan lah. Kalau keadaan tu contohnya kita kata subuh, setengah-setengah tepat tu pergi semaya subuh pun dengan pakaian kerja dah. Kalau kita lambat-lambat pula antara azan dengan iqamat tu, lepas tu baca panjang pula. 2-3 muka surat baca, kawan ni perlu hujat ni. Traffic jam dan sebagainya. Benda-benda gitu kena ambil kira. Kena ambil kira. Tapi kukuk menasah zaman Nabi dalam keadaan dia zaman dulu, antara azan dengan iqamat ni dia ada masa. Mana masa tu cukup. Kira-kiranya sahabat Nabi untuk urus nak mandi, nak apa tu cukup. Maknanya kita kata kalau nak kira nampak situ, maknanya 10 minit tu lebih lagi pada 10 minit tu masa tu. Tapi perkara ni sebenarnya bergantung pada keadaan tu. Keadaan ini tidak suatu perkara yang mesti begitu. Tidak kata wajib kena gitulah. Biar tak ada pun. Jadi kalau mudah lah kalau kita nak kata, dah buat masuk kerja pukul 9 lah. Dia ingat lagu mana kan? Mau kerja Islam kan? Ayalah. Tu kena bincang dengan kerajaan lah, tidak bincang saya tu. Ni kita nak ajak ni urus bagi hak siap dah. Nak buat lagu mana? Tu ya. Baik. Kemudian ada juga ulama kata berdasar pada hak ni, sebab itulah ingat ada sebelum ni kita sebut dalam, saya tak ingat bab yang keberapa, ulama khilaf lagi tu. Orang panggil semaya fardu ni waktu afdal tu, adakah waktu mula-mula tu kata apa macam? Ingat tak kita bincang dulu. Khilaf tu. Tapi kan jumhur ulama kata mula-mula tu lah. Mula-mula tu maksudnya masuk waktu, dilakukan azan, kemudian semaya sunat kalau ada syariat semaya sunat, kemudian tunggu sekejap. Itu semaya itulah dipanggil awal waktu, hak itulah paling afdal. Jumhur ulama terima gitu. Tapi mana ada juga ulama kata tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti ni dilihat kepada keadaan Nabi tu, kerana panah, kerana hujan. Makna itu contoh keadaan. Boleh jadi setengah-setengah tempat keadaan dia bukan gitu. Bukan kerana hujan, misalnya salji. Ataupun gabung dia tempat kita. Tak kira lah apa saja. Sebab tu saya lebih cenderung bila kita baca beberapa buah kitab tu, makna waktu yang paling afdal tu memanglah tidak waktu lewat sangat, tetapi waktu kira-kiranya yang paling selesa lah. Yang paling selesa. Itu paling waktunya afdal. Jadi kukuk mana pun, tapi bukan semua ulama kata gitu. Jumhur, kena ingatlah jumhur kata waktu afdal ni waktu permulaan itulah. Tu. Tetapi tidak mesti, tidak sepakat ulama. Jumhur ni makna bukan ijma', jumhur ni. Cuma jumlahnya lebih ramai. Gitu kan. Itu termasuk kau khilaf. Tetapi kukuk mana kalau kita ikut jumhur, kita boleh urus waktu, itu lebih baik. Baik, tak apalah. Dan perkara ni kita bincang dah. Seterusnya, daripada hadis ni juga dibuat kesimpulan bahawa sunat kita angkat suara masa azan tu biar kuat lah. Hak ni pun kita telah bincang. Kalau lah ni kan bukan angkat suara, dia punya speaker hak besar tu. Betul ke gitu? Tak betul. Sebab ni azan dengan maksud nak panggil agak lan ni, kita kata masjid dekat-dekat. Sorang lagi ada. Kadang-kadang contoh kalau di Lundai saja tu masjid besar, masjid Lundai. Lepas tu hak duduk sekitar dia 7 kan ni, kita ingat ni lagi sorang. Kadang-kadang dengar dia pada kita masjid. Mana satu mungkin tu siapa? Sorang tu ni. Aktif belaka.
Kalau semaya, kita kata semaya tarawih penuh. Jadi perlu ke maknanya masih ada lagi ke istihbab irfa'us shaut? Tak ada dah. Sebab apa? Sebab suara ni boleh sampai. Sebab kalau kita buat kuat tu tak, dia boleh mengganggu pula orang. Kuat, angkat suara dengan guna suara yang asal, dengan kuat suara, guna sound system, speaker dan sebagainya, lain, dia tak sama tu. Bunyi dia tu lain. Kalau kita kuat tu, boleh jadi orang yang duduk sekitar ni terganggu tu, anak kecil ataupun orang yang tidak Islam tu, kena jaga semua. Islam ni bukan ambil kira Islam saja, dia jaga semua. Sebab itulah kita kena faham maksudnya, maksud kenapa dikehendaki hikmat nak ada kelebihan kalau suara dia jauh, supaya orang dengar tu lah. Dah kalau tidak perlu kuat dah orang boleh dengar. Sebab apa? Sebab banyak sangat ada masjid tak kira surah lagi tu, tak kira balasah lagi tu. Enggak di Kelantan ni boleh kira kalau di luar, kalau tempat saya ni enggak tengok surah besar pada masjid. Tinggi 2 kali pohonnya. Pohonnya rendah lah, pohonnya rendah. Dia punya tak speaker tu. Gitulah kau. Enggak perlu kau kita nak derah. Dah. Tapi kok mana boleh tercapai? Dah maksud ni boleh tercapai lah. Sebab apa? Sebab bila guna speaker tu, mana kita kata kalau kadar dulu guna suara dengan kadar sekarang ni kita guna suara tak kuat pun, sebab dia ada pembesar suara, tercapai juga maksudnya. Tu baik. Tu dulu. Baik. Okey, sekarang ni kita nak bincang di sini, Nak bincang di sini antara kelebihan suara ni dia sebut juga sini, sebelum kita bincang satu tajuk yang lebih penting lah. Kenapa menguatkan suara tu, biar lantang suara tu dianggap lebih besar pahala, sebab dia ada unsur selain daripada unsur mengajak orang solat, orang duduk jauh boleh dengar, dia tahu masuk waktu solat. Salah satu kelebihan dia juga dia menghalau syaitan itu. Menghalau syaitan tu. Gitu. Sehingga syaitan itu tak dengar lah. Baik, tak apalah. Ni kita nak bincang pula. Baik, dalam hadis ni ada disebut syaitan lari bila lawan azan. Syaitan lari. Lepas tu lari pula ketuk pula tu. Di sini dia bincang panjang juga. Saya nak baca lah sikit. Apa maksud sebenar? Ataupun apa hikmat? Jadi ulama kita, ulama Islam ni yang buat analisa terhadap hadis ni, ulama berbeza pandangan tentang hikmat di sebalik bila dilakukan azan ataupun iqamah, maka syaitan tu lari tu, sehingga dia jadi tak dengar lah, tak dengar azan dan iqamah. Baik, tetapi tak ada disebut dalam hadis syaitan ni lari sebegitu bila dibaca Quran. Tak ada disebut gitu. Ataupun zikir-zikir tertentu ke, hak Nabi ajar tu tak ada siapa lari ni. Sebab dia gini, ulama faham daripada hadis ni, lari ni jauh ni, lari ni dia khilaf ulama tu. Maknanya dia jadi tak dengar tu, sehingga dia tak dengar azan iqamah tu kerana lari jauh ke kerana ketuk derah tu. Ulama kata hak ni dua-dua ada. Kalau kita ambil tak dengar tu kerana ketuk, maknanya boleh jadi lari tak jauh, sebab nak lari pula ni. So kata tak, ni maknanya lari tu jauh, so ketuk tak dengar. Lepas tu ketuk tu apa maksud pula? Ketuk tu nak ayatnya dia terlalu takut kepada azan. Tu. Lepas tu ulama kata kedudukan tubuh syaitan ni dia besar. Jadi bila dia lari tu, kesan berlari kuat doa tu, sangat takut tu, menyebabkan terkeluar kentut. Seperti orang lari sampai terkecil terberok, kita kata dah. Takut tu. Hak ni pun gitulah. Cuma dia tidak sebut terkecil terberok, cuma ketuk. Apa lari tu tak dengar lah. Sama ada jauh tu menyebabkan dia tak dengar, capuk pula dengan ketuk lagi kalau tak dengar. Jadi kalau kita azan tu biar kuat, biar dengar. Maknanya dia, kalau azan tu kuat, kau jauh dia lari. Tu ulama kata. Tu baik, tak apalah. Baik, sekarang ni kita nak tengok di sini beberapa perkara. Jadi disebut, jadi kenapa begitu sekali? Nampak disebab tu Imam Nasa'i buat ni kelebihan azan tu sendiri. Jadi Quran pun tidak disebut gitu, zikir. Apa yang ada dalam azan tu? Jadi ulama fikirlah, antara yang disebutnya begini. Jadi ulama semacam sepakatlah.
dalam bab ni, bahawa azan tu, kalau kita duk lafaz azan iqamah tu, dalam tu dia ada satu bentuk, dia ada syahadah. Asyhadu an la Allahu akbar. Mula kan Allahu akbar. Kemudian mengucap 2 kalimah syahadah. Tu syahadah tauhid tu. Ada makna mula-mula besar Allahu akbar, Allahu akbar. Tu. Takbir. Kemudian diiringi dengan tasyahud. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dan wa iqamati syariah. Hayya 'ala salah. Ajak semaya. Gak semaya ni ibu ibadat. Besar di situ tu. Besar di situ. Jadi maknanya apa yang terkandung dalam azan tu, itulah hakikatnya asas agama. Kalau dari segi akidah, itulah tauhid. Kalau dari segi syariah besar, itulah semaya tu. As-salatu imaduddin. Sebab tu orang muazzin ni dia kena tahu ni. Sebab tu kalau guru saya dulu, ni bukan Maulana, ada saya belajar dulu. Dia sebutlah dalam kitab, dia kata sebab tu kita bila sebut Allah kita kena angkat sedikit suara. Allahu akbar. Allah, masa Allah di tengah lam, lafzul jalalah itu. Dia kena besar. Dia kena besar situ. Pakai Allah dia nak biar itu sikit lantang sikit. Tu sebab itulah style di zaman Nabi. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah Madinah so itu dia angkat suara tu untuk membesarkan Allah. Tu benda perkara tu, benda tidak wajib, cumanya di segi kesesuaian dia tu. Tu. Jadi itu antara yang disebut oleh ulama lah. Jadi bila dalam azan tu sendiri sudah mengandungi, kita kata asas agama, dia syaitan jadi takut, dia jadi takut. Dia jadi takut. Jadi kira-kiranya dia takut tu sehingga dia rasa pada waktu tu, kalau dia nak ganggu seseorang pun payah nak ganggu seseorang pun payah. Dia lari dulu. Jadi ketuk tu apa? Kerana takut terlajak lah. Tak khabar, bukan sengaja tu. Baik. Kemudian panggil azan ni, selain daripada ada makna syahadah, ada makna membesarkan tu, ada makna syariat paling besar semaya tu, dia ada juga unsur mengajak manusia kalau buat salah, kita kembali kepada Allah. Tu. Jadi azan ni sebenarnya walaupun maksud asal dia adalah nak mengajak seorang semaya, tapi hakikat sebenarnya dia mengajak manusia kepada taubat itu. Tu falsafah dia. Besar juga tu. Cuba bayangkanlah kita kata tak. Kita sendiri tak telitah mesti telitah mau kita buat dosa belaka kita ni. Bila dengar tu, teringat ke dosa tak teringat? Teringat. Tahu-tahu kita faham mana Allahu akbar, Allah teringat. Lah mari teringat. Kalau tak teringat tu bahaya kat lah tu. Dia mari teringat tu. Jadi maknanya keseluruhan azan tu sebenarnya dia seolah-olah senjata untuk kita lawan syaitan. Tu dia takut lah. Ini mengikut pandangan ulama lah. Misal ni pandangan ni diberi oleh Muhallab, seorang tokoh besar lah. Muhallab nama dia. Qadhi Iyad pun kata gitu juga. Qadhi Iyad kata dia setuju benar tu. Dia setuju benar tu pandangan tu. Gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, syaitan lagi tu. Sebab kita kelebihan azan ni kita bicara dah sebenarnya. Kelebihan muazzin tu boleh pahala banyak mana sejauh suara tu pergi dia hapuskan dosa dia tu, kita bicara dah. Azan tu sendiri. Yang kedua, ada juga ulama kata syaitan lari ketika dilakukan azan tu sebab dia tak saya dengar lah. Dia tak saya dengar di telinga dia. Bapa dia tak saya dengar. Kerana kalau dia dengar, sebab ada hadis sebut, maknanya bila seseorang melakukan azan ataupun iqamah, azan lah lebih kuatnya. Sejauh mana suara dia pergi, dan setiap makhluk hidup yang dengar suara azan yang dia lakukan itu, makhluk tu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Walaupun ramai ulama kata saksi ni termasuk orang kafir. Kalau kata orang kafir dengar pun dia akan jadi saksi. Saksi itu maksudnya dia memperakui orang ni telah melakukan azan. Dan saksi yang dimaksud itu saksi untuk kebaikan. Mana di hari akhirat ni muazzin ini, orang yang melakukan azan ni, ramai orang jadi saksi kebaikan dia tu. Hatta orang kafir pun. Ada ulama kata gitu. Ada juga setengah ulama kata tak. Orang kafir tidak. Orang tidak Islam tidak. Sebab apa? Sebab dia asal-asal lagi dia tak ada syahadah tauhid. Nak jadi saksi lagi mana? Saksi-saksi ni menunjukkan seseorang itu ada kredibiliti. Nak boleh jadi saksi ni orang baik. Kalau orang jahat tak boleh jadi saksi. Tu. Jadi syaitan ni dia tak boleh jadi saksi tu. Ada ulama sebut gitu.
Sebab gini dalam hadis kita bincang ada hadis ni, la yasma'u madha sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Mana-mana makhluk Allah, tak kiralah jin ke manusia ke wala syai', apa saja wala syai', apa saja, melainkan dia akan jadi saksi untuk muadzin tu pada hari kiamat. Jadi syaitan tak sia tu. Sebab tu bila dengar dia lari lalu. Sebab kalau dia dengar, dia jadi ittarra ila an, dia jadi terpaksa kena jadi saksi. Mana awak keluar sapina lah kira-kiranya, gitulah. Seolah-olah begitu. Ada ulama kata gitu, Nabi tak sebut gitu. Siapa dia kata gitu ni? Imam Nawawi. Wa hadza qad hakahu an-Nawawi 'anil ulama. Gitulah. Bahkan Imam Nawawi kata orang kafir pun termasuk juga. Dan inilah pendapat yang sahih mengikut ulama. Gitu. Kukup mana pun khilaf lah. Gitu. Qadiyat antara ulama yang kata orang kafir walaupun dia dengar orang azab, dia dengar muazzin pun dia tak akan jadi saksi sebab dia tidak Islam. Sebab dia syahadah tu memang tak ada nak jadi saksi. Macam mana? Ini antara yang berkata gini qadiyat. Disebut di sini. Tu. Baik. Ada setengah ulama kata sebab syaitan tu lari, dia idbar ni, dia maksudnya lari, mana bila dia lari tu dia pusing tu kuat dan dia lari dah. Dalam hadis ni kena ingat, dalam hadis ni tidak disebut syaitan tu lari laju, cuma lari sampai ketuk. Dia kata kalau tak laju tak jadi gitu. ulama sebut gitu sebab dia nak lari tak sebi dengar di telinga dia tu yang lari dah tu. Tu bagi huruf. Tu baik. Ada setengah ulama kata sebab syaitan tu lari derah tu sampai ketuk sendiri tu kerana nak ayatnya besarnya azan seperti yang kita sebut tadi lah. Sebab pada azan tu mengandungi kaedah, mengandungi asas Islam iaitu tauhid dan menyatakan syiar Islam dan eles supaya orang ni ikut agama, ikut syariat. Hak paling besar ni dia solat tu lah. Tu. Begitu kan? Di sini banyak lagi lah dia buat. Cuma saya nak sebut di bahagian ujung tu. Di sini ni perbincangan ulama berdasar hadis ni juga. Banyak ulama buat. Sebab tu dia Wahab pun rasa hampir berapa 15 muka surat ni hampir-hampir lah. Hadis ni juga mengikut ulama boleh dibuat dalil lah bahawasanya azan itu lebih mulia daripada imam. Orang jadi tu imam tu. Jadi ni antara dalil bagi setengah ulama bahawa muazzin tu dia lebih afdal, lebih ada kelebihan. Kelebihan lebih banyak daripada jadi imam. Ada yang kata begitu. Tu. Kata Hafiz Iraqi, Imam Nawawi kata pendapat ni betul. Inilah pendapat betul. Imam Nawawi pun antara orang yang kata muazzin ini dia lebih besar, lebih afdal daripada jadi imam. Itu kenyataan umum tu. Cuma ulama ulah dia kata kalau dia menepati kehendak sunnah lah. Jadi imam ni kalau dia menepati kehendak sunnah, ulama kata lebih dia pada Tok Bilal. Tapi setengah ulama tidak, kalau Tok Bilal tu kena dengan sebutnya betul, caranya betul, patut dia ikut betul sunnah lah. Sunnah seperti mana Bilal dulu azan. Hak Nabi ajar tu dia buat betul, memang lebih dia. Imam Nawawi kata hak ni, kata Hafiz Iraqi wa huwa alladhi sahhahu an-Nawawi. Imam Rafi'i kata tak. Padahal sama-sama Syafi'i tu, Imam Rafi'i. Dia kata fa innahu sahhaha afdaliyatul imam. Imam Rafi'i kata tak. Imam tu jadi imam lebih afdal daripada muazzin. Imam Nawawi kata tak. Sama-sama Syafi'i pun khilaf. Punya khilaf juga dalam mazhab Syafi'i ni. Khilaf juga. Tak lagi dapat ni. Ni khilaf. Pada Rafi'i ni kita kata apa? Rafi'i ni tokoh besar juga tu. Tokoh besar bukan jugalah. Tak apalah. Kalau Imam Ahmad pula ada dia kata besar bila lebih bila daripada imam. Patah ada ketika dia kata lebih imam. Maknanya apa? Makna di sini, maknanya kita kata kalau saya nak guna daripada apa yang saya faham daripada kenyataan dia ni, maknanya kenyataan Imam Ahmad ni ayatnya lebihnya bila tu sehingga kadang-kadang dia boleh menyaingi kelebihan imam itu. Sebab itulah ada ulama kata silap-silap hari bulan bila tu jadi lebih berarti imam.
Bila tu email tu kurang sangat, bila tu email tu tidak ada kualiti, maka jadi lebih bila pula pahala. Syaratnya bila tu kena kualiti, nak kualiti tu ikut sunnah lah. Mana kalau tu email tu jaga sungguh sunnah Nabi semaya, to Z lah kita kata. Lebih dia. Jadi makna detail wah gitulah. Maknanya besar tu kedudukan muazzin itu. Tu. Baik. Jadi kalau orang jadi tok bela ni, dia kena betul benar ni sebut makhraj ke apa tu. Sebab dia sebut sini ni, nak jadi lebih ni kena paling berkualiti lah dia punya pekerjaan tu kena buat biar betul lah. Ni nak start band tu buat bin Uhdah misalnya kita kata tak boleh lah kelebihan tu. Nak start azal tu pun start dah situ tu, tu tak ada kelebihan lah kalau lagu tu. Makna ikut sunnah tu. Sunnah ni makna cara Nabi ajar tu lah. Lagu kan? Tu. Tu. Dia sebut sini Mana ramah juga rupanya. Cuma dia tak sebut nama, dia kata ramah juga. Takut-takut dalam mazhab Syafi'i kata lebih. Tok bela tu. Tu. Cuma dia sebut sini lah hadap wajah yang ketiga ni dalam mazhab Syafi'i juga ni. Lebihnya bila tu, bila dia lazim jadi lebih dia daripada imam itu. Lebih hazard tu lah. Bila lebih hazard tu maknanya kedudukan jadi imam dengan jadi muazzin ni lebih muazzin sekiranya. Sekiranya seorang Bilal itu dia telah mengambil kira semua perkara sunnah yang berkaitan dengan azan, dia akan dapat kelebihan itu. Tetapi kalau imam itu dia ikut semua, mana dia ambil kira semua kelebihan-kelebihan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan jadi imam, mungkin dia lebih daripada Bilal. Mana duduk berlaku persaingan begitulah. Ini menunjukkan lebihnya takzin itu, melakukan azan itu. Begitulah. Imam Syafi'i SD kata saya lebih suka azan lagi dengan dia jadi tu imam. Kata tak ada apa lah. Sebelum ni kita ingat kau tu patut duk berebut jadi tu imam tu. Kena berebut jadi tok bela pula lepas ni. Ni. Imam Syafi'i kata uhibbul azan. Saya suka pada azan. Liqauli Rasulullah sallallahu kerana Rasulullah telah bersabda, Allahumma ighfir lil muazzinin. Ya Allah berilah keampunan kepada orang-orang yang melakukan azan. Dan aku tidak suka kepada iman. Sebab apa? Sebab dia tu besar sangat tanggungjawab. Kalau bayangkanlah kalau dia silap, dia tangguh habis dosa orang lain. Tak berat. Itu maknanya imam ni dia ada dhaman. Dia menjamin kesalahan. Berat tu tanggung dengan imam. Sebab dia pemimpin. Tak berat pemimpin ni. Berat. Azan ni bila relax dia. Tak ada. Yang azan gitu. Kalau dia tepat betul mengikut sunnah lebih dia. Tu kata Imam Nawawi tu. Jadi kalau kita kata kesalahan-kesalahan, patut imam dia kalau dia salah menyebabkan batal orang lain tak tahu. Katakanlah. Dia tak kenalah dia buat. Ataupun jadi maknanya bebannya dia tu berat. Tu dia nak ayat. Bebannya dia tu berat. Itu makna dhaman. Tu berat tu dia tu. Makna dia bila dia menjadi imam, maka dia mesti orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab kualiti tu. Bayar ke imam maya tidak berkualiti. Patut lagu mana makmum tu? Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, orang nak jadi imam ni dia kena mempunyai kualiti lebih pada makmum. Sebab apa? Sebab antara yang menentukan kualiti semaya jemaah imam itu. Cuba bayangkanlah imam baca Quran teruk, makmum duk kritik. Enggak kualiti kau semaya gitu. Tengok semacam dengung tak baca. Som kau solat dua dengung. Tuk makmum, tuk juga tuk makmum. Duk ngepek orang lain. Saya pernah jumpa ni masalah orang kita. Saya pernah singgah semai anak sebut tak sebut masjid mana ni. Tapi di Kelantan kita lah. Kejut saya kata tak boleh dah ni setahun ni. Saya tanya orang tepi tu rupanya anak mungkin dia kata suruh bertidah dia tak si. Tua ni dia singgah dia baca khutbah ner. Dia tokak. Patukah dia kejut saya dulu. Kata ni tidur ni ni. Ner. Lepas tu dia baca suara dia tak jam tua. Saya ingat air 80 90. Dia tokak gitu baca khutbah. Pergi tokak lagi, tokak gitu.
Lepas tu dia semaya pula baca tak buti, tak boleh nak beza makhraj. Saya pun royak ada sebab kata tak ada dah kata imam muda. Dia kata tak sibuti, mata tak sibuti dia kata. Saya pun tak kenal dia tak sibuti. Dia kata tak leh setara tu. Tak leh. Mana kalau setara tu berat benar tu. Itulah maksudnya. Tak kalau lagu tu lebih tu bila lah. Nah, kalau siapa setara tu itu maksud dia nya. Baik. Gitulah. Sebab Imam Nawawi kata tu imam ni kalau dia nak dapat kelebihan dari jadi imam, dia kena lebih pada orang lain. Tu syarat dia, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni tak silap saya 9 ke 10. Mana kalau tu imam tu hafiz belaka dah. Sedap baca kena tengok pula bini apa orang. Siapa gitu ada sebut. Kalau hak ni tu imam ni bini 2, kena wih dia. Rupanya lebih bini. Kena wih. Lepas tu kalau tu dia ada, saya tengok dalam kitab. Kalau hak mana anak ramah, kena wih dia. Hak lain lebih belakang dah. Kena tengok dari sudut tu pula. Kata berat. Berat lah gitu. Nah. Jadi nak ayatnya kelebihan lah tu. Kelebihan. Situ Jadi Imam Nawawi, saya nak sebut dalam mazhab Syafi'i ni. Wa hakan Nawawi awwal hadha an-nas mustadillan bihi ala tarjih al-adhan mutlaqan wa aghfala baqiyatah. Imam Nawawi telah sebut, dia kata nas ini boleh dibuat dalil lah. Nak ayatnya kelebihan azan secara mutlak. Azan ni memang lebih. Lebih azan ni. Baik, yang terakhir lah. Yang terakhir perbincangan ni yang saya sebut tadi ni, biarlah kita baca sikit. Hak berkenaan dengan hak tadi tu. Bolehkah kita nak jadikan dalil? Sebab tak kena ingat jangan silap faham ni. Hadis ni dia tidak suruh buat gitu tu. Itulah jadi orang kritik Imam Abu Hanifah tu. Kita tak, maknanya jangan kita buat kesimpulan. Maknanya hadis ni ada sebut. Mana antara kelebihan semaya jadi ingat kalau lupa. Kita pun buat bila tak ingat anak kocik tak ingat tak mana semaya. Tak boleh nak istimbak gitu daripada hadis ni. Sebab hadis Nabi Nuh ayat ni syaitan ganggu. Siapa jadi gitu? Syaitan kata bila mu semaya agak fikirlah bahagi duduk mana. Jadi duduk ingat kau tu. Jadi ingat. Tak ingat tu akhir sekali kesal daripada tu. Tak ingat semaya rekat ke berapa. Baik, tak apalah. Kata Ibnu Battal telah menakalkan satu maklumat daripada Muhallab rahimahumallah. Mudah-mudahan Allah berkati mereka berdua ni, ulama kita semua ni. Bahawa tu. Kita boleh ambil dari sudut fiqh, sesiapa yang lupa tentang sesuatu dan bila dia nak ingat semayalah. Dia buat gitu. Ibnu Battal sebut dia nakal daripada Muhallab, kata kalau mu tak ingat apa-apa semaya, ingat lalu. Tu. Dan dia kena bersungguh-sungguh dalam diri dia. Dia tapi semaya pun bukan suruh ingat agak tu, suruh ingat ke barilan tu, kena tak habis hari baca tu. Wa arada an yatadhakkarahu falyusalli, bila dia mahu nak ingat, hak dia lupa dia nak ingat, maka semayalah. Dan tak habis lagi tu. Dan dia kena jaga, kena kena jaga diri dia, kena jaga pemikiran dia supaya dia terlepas daripada waswas daripada syaitan dan perkaunan. Tapi dia tak boleh tu duk fikir-fikir, tak boleh. Dia semaya. Semaya tu dia kena khusyuk. Allah beri ingat. Tu nak ayatnya. Bukan kata duk fikir-fikir tu. Semaya tu duk fikir. Duk mana dalam hati, duk mana barang. Duk tekan fikiran ni ingat. Tak boleh gitu. Jangan buat gitu. Tetapi semaya tu kita cuba ingat kepada Allah. Allah akan beri kepada kita ingat. Asalah gitulah maksud dia. Dia kata, lepas tu nanti dulu tak habis agak ni. Ulama kata lagu mana. Pula tengok dia sebut ni. Cuma saya nak ayat. Sebab gini saya pernah dengar orang tua sebut ni. Tak ingat kat semaya lah dia kata. Jauh sungguh, ada sungguh ni. Dalam kitab sebut. Baik. Jadi jangan ingat kepada was-was, jangan duk fikir pada benda lain, ingat Tuhan. Masa itulah patut nak ingat Tuhan. Sebab apa? Sebab yang bui kita lupa ni Tuhan. Bukan Nabi. Bukan wali, Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat Tuhan. Jadi makna dengan kita buat gitu, kita semaya, kita terhindar pada was-was dan kita juga dapat kelebihan, boleh ingat selepas tu ataupun dalam semaya. Dia kata gitu. Kerana syaitan ni memang kerja dia dah. Fa inna syaitan la budda an yuhawila tasyiyata. Syaitan ni memang kerja dia dah nak supaya kita ni lala.
Sebab tu dia suruh sangat kita sembahyang, dia cuba ingat-ingatkan dalam sembahyang tu mutak mana hari tu. Tu. Memang kerja dia. Jadi syaitan ni dia ganggu orang agama gitu. Dia suruh kita buat, dia suruh kita berzakat, dia kita sedekah, tapi situ dia tipu kita. Menyebabkan sedekah tak boleh pahala, sembahyang pun tak boleh pahala. Tu cara syaitan. Kalau dia suruh kita supaya jangan sembahyang, kita tak akal sembahyang juga kita. Tak apa sembahyang tak apa. Tapi mu buat gini. Dia ubah biar tidak jadi sebuah sunnah, tapi sembahyang juga. Tu cara syaitan. Baik. Gitu. Sesungguhnya diriwayatkan. Sebab tu ulama tak terima tu sebab diriwayatkan. Dia diriwayatkan ni kalau kita baca kitab kat maknanya pendapat tak boleh pergi lah mana. Dia panggil sirah tamrid. Saya sebut gini mudah, biarlah kita ambil sikit lagi masa. Contoh kita kata, ustaz ni telah sebut gini. Contoh. Telah disebutkan cerita ni gini, mana lebih kuat? Kalau saya disebut, ustaz ni sebut, guru saya sebut gini. Dengar kita kata telah disebutkan masalah ni gini. Telah disebut. Tak kuat tu. Dia panggil dalam istilah panggil sirah tamrid. Kila ni makna lemah tu kata-kata tu. Hak ni pun diriwayatkan. Telah diriwayatkan. Siapa dia riwayat? Tak sebut. Kalau kita kecek Melayu Kelantan kan, ada orang cerita. Tak boleh nak pakai lah mana tu. Cumanya ulama kita ni kalau kita tak faham baca kitab ni ada imam tengok molek itu ruwiyah gitu. Diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah bahawa ada seseorang dia tanam harta dia sebab dia nak pergi musafir beberapa tahun. Dia tanam duit dia ke misalnya. Tak boleh tanda biar jelas takut orang tahu. Kemudian selepas tu dia pun balik, dia pergi cari duit dia tanam tu, harta dia tanam tu, falam yahtadilim. Dia pun tak ingat dia tempat mana tanam, pergi cari tak jumpa, tak ingat molek. Faqasada Abah Hanifah, pun dia pun pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Fa'alamahu bimadarul, maka dia pun ceritalah masalah dia hadapi tu. Maka Imam Abu Hanifah berkata, kena ingat diceritakan ni. Maka Imam Abu Hanifah pun kata ke dia, salli fi jawfil lail, musmayalah tengah malam tahajud tu. Bukan semaya siang hari, semaya tengah malam ketika orang tidur dulu lepas tu bangun. Wa akhlasa niyyataka lillah, dan kamu murnikan niat kamu ikhlas kerana Allah. Dan jangan kamu hadirkan dalam hati kamu sesuatu yang berupa keduniaan. Jangan ingat kepada dunia. Pergi buat dulu. Bila buat, apa-apa berlaku, arifni, mu cerita pada aku. Lepas tu lagu mana jadi. Mu pergi buat dulu, lepas tu cerita pada aku. Molek benar ni. Dia pun buatlah gitu. Fa'ala zalik. Bila dia buat tu, fadzakara fis salah makanal ma. Bila semaya ingat lalu dia tanam mana harta dia tu. Falamma asbah, mana buat malam tu 1/3 malam lah. Bila tiba pagi besok, Abah dia pun pergi jumpa Imam Abah ni. Fa'alamahu, dia pun ceritalah jadi semua tu guru. Ingat selalu. Duk mana-mana. Maka bila berlaku gini, maka kawan-kawan lah, orang-orang kira-kira orang rapat dengan Imam Abu Hanifah tu tanya dia, Tok Guru boleh buat gini, ni mari mana idea ni? Aina dalaltahu ala hadha yarhamukum, daripada mana mari idea ni nak boleh wayak gitu tu kalau tak ingat barang tu. Dia pun kata, istadlaltu min hadzal hadis, saya faham daripada hadis ni. Paruk tu. Dia faham daripada hadis ni. Dan aku yakin hak dia sebut tu molek, cuma adalah sudut-sudut orang kritik. Tak apa, kita baca. Wa alimtu anna syaitan sayarda an yusalihu bi an yadhkurahu mawdi'a malih wa yamna'hu al-ikhlas fi. Dan syaitan ni aku yakin, syaitan ni memang dia akan sukalah, dia akan redha. Kalaulah seseorang tu bila semaya tu duk ingat kepada benda barang dia tak ingat tu, menyebabkan jadi ingat, dia suka benar lagi tu. Sebab apa? Sebab perbuatan tu dia bercanggah dengan ikhlas dalam semaya. Saya tak suka sangat, sebab tu dia suruh semaya tu, tapi kena ingat ke barang ilah tu. Sebenarnya dia nak supaya kita ni tidak khusyuk dalam semaya. Tu target dia nya. Baik. Jadi anak-anak buah dia, saing-saing dia, kawan-kawan dia puasa. Hebat dia tu Imam Abu Hanifah. Cara dia istidlal.
Ini disebut oleh Ibn Battal. Ni ulama lain kata. Dia kata apa disebut oleh Imam Battal tu nazarun tu tak betul tu. Tak nasabah tu. Mana boleh gitu. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan asas maya. Sebab asas maya ni idza dakhala fi shalah biqasdi tazakkur syai'in nasiyahu min malin aw ghairihi fa aina tajridul ikhlas lillah. Pelik tu. Awal-awal lagi niat semaya nak suruh ingat, enggak ikhlas ke dia gitu. Tak suruh ayat lah ikhlas mengemung nak semaya, niat nak suruh ingat khabar itu. Dia kata fihi nazarun, boleh dipertikaikan. Betul ke? Secerdik Imam Abu Hanifah tak mungkin dia kata gini. Ada yang kata gitu. Sebab Imam Abu Hanifah ada yang bela Imam Abu Hanifah. Betul kalau dia kata dia. Ni saya terima huklah. Betul kalau Ibn Battal ni nyari riwayat ni. Jadi ulama pertikalah. Sebab dia nak semaya pun niatkan tu nak ikhlas mana? Baik. Bagaimana dia boleh nak berlepas diri daripada ingat pada dunia adalah hati mana semaya? Mesti semaya dia ingat pada Tuhan. Oh, nyat letah bagi lah muka niat sebelum semaya niat gitu dah. Itu dia kata tu. Kata Sahibul Jami', penulis kitab Jami' ni. Dia kata pada saya lah. Jika ayat ni tak boleh pakai. Tu. Wa aidan fi sihhati hadhi fi qalbi, dalam hati saya riwayat ni tak boleh pakai, sikit pun tak boleh pakai ni, bercanggah dengan maksud semaya. Tak boleh pakai ni. Baik, ada lagi ni kita bincang minggu depan tapi sikit saya ambil satu poin lagi ni. Ada ulama tu bagus juga ni. Dia kata azan ni, jadi katakan azan ni, hak ni azan nak semaya. Baik, kalau kita azan lah tidak nak semaya, tercapai juga ke maksud ni. Kau tadi azan kerana nak semaya, saya lagi. Katalah kita azan pukul 3. Saja nak azan tu saya lagi. Biarnya ketuk dia hari ni. Misalnya kalau ada nak buat gitu. Dia pun azan. Dia kata gua nak azan tu. Berasa nak kaca setel ni. Boleh ke tidak? Ada ulama timur persoalan dia masuk dalam kitab ni. Apakah azan ni khusus untuk azan kerana untuk i'lan orang supaya mari semaya? Ataupun macam mana? Ulama kata dah ni maksud azan untuk menandakan masuk waktu semaya. Dan untuk dapat kelebihan ni siapa syaitan lari, dia mesti muazzin itu dia tepat sebut tadi dia mengikut sunnah. Suara dia sedap, itu mesti. Sebab Nabi tak bui pada sahabat dia. Tak bui. Bahkan kita tengok dalam hadis bui dia lah sebab dia suara sedap. Suara tu Nabi ambil kira sebab azan ni kait dengan suara, tak aling, tak apa asal suara sedap. Tak apa suara sedap. Dia nak suara tu. Ni bunyi suara azan orang nak pergi subuh pun takut tak boleh tukar ke lain lah. Dengar dia gidas kat kelik pula. Ngerinya suara dia tu, tak boleh kena tukar tu. Kena maknanya kalau kita nak khidmat untuk agama bukan situ, tempat lain lah tu. Tempat lain. Pergi kat orang lain. Gitu. Begitulah. Jadi saya setakat itulah dulu insya-Allah. Cuma hari ni saya kepering balik nota saya akan bagi minggu depan. Jadi minggu depan ni kita akan bincang tentang al-istiham ala ta'zim, mengundi untuk jadi muazzin. Siapa peringkat mengundinya? Apa tu? Nak ayat kelebihan ni. Tu kita bincang pada minggu ni. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.